Okay, saya akan share macam biasa, nampak beritahu cantik principal yang ni semua dah. Ni sudah kan? Nombor 12. Ni dah kan? Calculate semua ni tahu dah kan? Cari QC, KP semua tahu dah kan? Jadi saya akan pergi kepada nombor 13 lah macam tu. Okay, nombor 13. 13, soalan yang bunyi macam ni. At 430 degree Celsius, the equilibrium constant Kp for the following reaction is 4.18 exponent negative 3. Kemudian kamu diberikan persamaan hydrogen gas, iodine gas dan dapatlah hydrogen iodide gas. If the pressure of hydrogen iodine Hi 0.05, 0.05, 0.015 atm respectively, is the system at equilibrium. Soalan pertama dia tanya adakah dengan adanya pressure yang sedemikian, adakah sistem ini dalam keadaan equilibrium? Okay, itu yang pertama. Yang kedua, if not, in which direction must direction proceed? Direction ni kan ada dua saja, satu to the right, satu to the left, ataupun forward direction ataupun backward direction. Okay, itu ditanya. And then last kali dia suruh calculate the pressure of each reactant and product when the system reach equilibrium. Jadi ada 3 soalan kat sini. Pertama ditanya dah equilibrium ke belum. Kemudian direction. Lepas tu kira lah ni pressure at equilibrium. Okay, mari kita jawab soalan ni. Baik, mana ni? Tadi tag. Okay. Tak detect. Okay, detect lah. Alright, jadi pertama kita tengok di sini ya. Maklumat yang kita ada, kita diberikan KP kat sini. KP ni dia. Kita ada KP. Kemudian kita ada partial pressure untuk hidrogen iaitu 0.05. Lepas tu kita ada partial pressure untuk iodine pun 0.05. Kemudian kita juga ada partial pressure untuk HI 0.05 juga. Okay, itu ialah keadaan yang kita tak tahu dia tu dalam keadaan equilibrium ataupun tidak. Jadi untuk menentukan itu, kita kena guna QP. Kan sebelum ni kamu dah belajar QP. Mula-mula kita akan tuliskanlah equation, kita salin balik saja equation kat sini. H2 salin saja, iodine, and then jangan lupa reversible reaction ini 2HI. Kemudian kita akan buat partial pressure sebab dia telah pun diberi partial pressure kat sini 0.05 respectively. Jadi kita akan buat PI kita tulis. Atau PI dulu lah. Nanti dia akan ada PC, P semua tu. Kita ambil yang PI dia dulu. Yang mana PI dia ialah hydrogen 0.05, iodine 0.05 juga, dan HI 0.015 ATM, sebenarnya ATM. Kemudian kita akan masukkan dalam persamaan QP, yang mana ungkapan KP ini sama macam ungkapan KP, sama macam KP ya, iaitu partial pressure of HI kuasa 2. Berdasarkan balance equation kat sini kan ada 2 kat sini.
and then partial pressure of hydrogen darab partial pressure of iodine. Okay, kita buat macam tu. Lepas tu, okay, saya naik atas sikit. Okay. Lepas tu kita masuklah nilai yang dia bagi tadi tu. Nilai yang dia bagi P untuk HI tadi ialah 0.015. Kuasa 2 0.05. 0.05 untuk iodine. Dan kita tengok nilai dia. Dan nilai tersebut kita akan bandingkan dengan nilai KP yang dia bagi. Okay. Okay. Kita pun tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Okay, cuba tekan kalkulator dapat apa? Ni mudah je ni. Ini mudah saja. Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapati jawapan dia ialah 0.09. Okay. 0.09. Okay. Dan 0.09 ni, kalau kita banding kat atas tu, dia lagi besar berbanding dengan KP. Nampak tak? KP 4.18. Jadi kita tulis kat sini. Oh ya, ni kena bubuh kat bawah. Tak ada ruang. Saya nak tarik dekat bawah sikit. Okay. Dan kita dapati bahawa 0.09 ni 0.09 dan ini ialah QP lagi besar berbanding dengan KP. Sebab KP tadi ialah 4.18 eksponen negatif 3. 4.18 eksponen negatif 3. Maka kita dapati QP tak sama dengan KP. Mana dia sistem not at equilibrium. At equilibrium. Macam tu. Okay. Sistem not at equilibrium. Jadi kita dah jawab soalan pertama. Soalan kedua, dia tanya apa? Dia tanya direction. Direction dia oleh kerana QP besar daripada KP, direction dia adalah direction of equilibrium akan to the left. Okay, dia kalau QP tu kecil daripada KP, jadi dia nanti akan direction of equilibrium akan to the right. Tapi sekarang ni QP kita besar daripada KP, jadi direction of equilibrium akan shift to the left. Boleh ke? Halo? Faham tak cakap ni? Faham, Sir. Okey, betul. Equilibrium ataupun direction of equilibrium kata. Jadi kita ke sini, reaction akan proceed to the left. Reaction proceed to the left. Okay. Ini jawapan proceed to the left. System not at equilibrium. Jadi kita dah jawab dua soalan pertama. Soalan yang ketiga, dia tanya berapakah concentration at equilibrium. Jadi saya akan pakai yang ni. Yang ni ya. Ini adalah concentration bukan concentration, partial pressure initial dia. 0.05, 0.01. And then kita akan ada PC juga. Dia sama macam I-stable. ICE. I-stable lah, memang I-stable. Macam tu.
Kemudian kita nak buat dia punya change. Change dia ialah oleh kerana kita dah tahu persamaan ini akan proceed to the left. Jadi produk ini produk ni, ini yang akan berkurang. Dan dia ada 2 mol, dia akan jadi tolak 2x. Dan ini nanti akan bertambah. Ini adalah plus x lah sebab dia 1 mol. Ini pun akan plus x. Dia akan jadi macam ni. Dan ini akan jadi 0.05 plus x. Ini akan jadi 0.05 plus x. Ini akan jadi 0.015 minus 2x. Dia akan jadi macam tu. Selalunya kan kita akan jumpa soalan yang belah kiri persamaan yang akan tolak kan. Belah kanan yang akan campur. Tetapi kalau kita diberikan satu persamaan yang kita tak tahu, dia panggil QP tu ataupun QC tu, kita kena tahu dulu direction of equilibrium. Dia nak proceed ke mana? Proceed to the right, proceed to the left ataupun proceed to the right. Kalau dia proceed to the left macam ni, produk dia yang akan tolak akan berkurang. Kalau dia proceed to the right, dia punya reactant dia akan berkurang. Kemudian kita buat macam biasa. Mana tempat yang buka bawah ni lah. Okay. Dan saya akan tulis KP lah. Kali ni KP sebab dia dah dalam at equilibrium dah. Dan ungkapan KP ini sama macam KP tadi, iaitu partial pressure of HI kuasa 2, partial pressure of hydrogen, partial pressure of iodine. Dan KP kita dah tahu tadi. Nilai KP adalah 4.18. Kita ambil yang ni nilai ni. KP adalah yang ni kan. 4.18 eksponen negative 3. Kemudian kita akan masukkan nilai HI. HI yang at equilibrium. Yang ni. Yang ni. Inilah nilai-nilai yang kita akan ambil. Okay, bak equilibrium PE ni kita ambil iaitu 0.015 minus 2x 0.015 minus 2x kuasa 2. Dan bagi ni 0.05 plus x. Okay, 0.05 plus x. 0.05 plus x. Ini pun 0.05 plus x. Okay. Yang ni nampak kita boleh ringkaskan kan. 0.05 plus x. 0.05 plus x ialah 0.05 kuasa 2. Okay. Itu akan memudahkan lagi lah kerja kita. Dan saya nak memudahkan kerja saya lah untuk mengira. Dan saya boleh mengelakkan kuadratik. Ini dapat mengelakkan kuadratik. Okay. Macam mana saya nak mengelak kuadratik? Jom tengok ni. Memang dapat. Saya akan setkan belah sini. Saya akan setkan belah sini. Ini matematik. Set kan. Kemudian tekanlah kalkulator. Set. Sekejap. Saya tengok ada bawa kalkulator ni. Saya ada bawa. Okey, ada. Kemudian kita tekanlah set 4.18 tu kan. Okay. 4.18 eksponen negatif 3. Kemudian kamu tekan set. Set answer. 4.18 eksponen negatif 3. And tekan set. Saya dapat 0.06.465. Okey, saya ambil banyak tu sudah lah. 0.06.465. Okey. Manakala set bagi yang ada kuasa 2, ini akan jadi 0.015 tolak 2x. Hilanglah dia punya
dia punya kuasa 2 kan, sebab set kan kosong berkosong 5 plus X. Jadi kita boleh selesaikan ini tanpa menggunakan quadratic equation dan akhirnya kita boleh dapat nilai X. Okay, nanti kamu cari. Okay. Sini sikit. Nanti kamu akan kira nilai X. Okay, dah mudah dah tu. Dah mudah. Sebab kita tak perlu. Boleh juga kalau kamu nak dapatkan X kuasa 2 pun jadi payah. Menyusahkan untuk kamu kira. Dengan pengetahuan matematik asas. Dah boleh lah kira. Dan kita akan dapati bersamaan dengan 0.0057. 0.0 kosong lagi ada 2057 ATM. Dan dah dapat nilai tu, bolehlah kita dapatkan nilai partial pressure of hydrogen. Yang mana partial pressure of hydrogen sama dengan partial pressure of iodine, iaitu 0.005 tu campur dengan tengok yang ni tau ni. Ni 0.05 plus X. 0.0 tu yang dalam tanda bulat merah tu 0.05 tambah X. Jadi ni ialah 0.05 tambah 0.057 akan bersamaan dengan 0.027 lah kan. ATM. Ya. Nak tanya apa? Manakala partial pressure of HI. Okay, tengok yang ni balik. Tu 0015 tolak 2X. 0015 tolak 2X. 005 tolak 2 X kita ialah 0.0057. Jadi HI kita akan dapat tolak okey 0.036. Jangan lupa lah last kali kena ada unit pressure kan ATM. Unit pressure ATM. Jangan lupa. Okey, inilah jawapan dia. Partial pressure of hydrogen at equilibrium. Ni semua at equilibrium ni. Partial pressure at hydrogen. Hydrogen iodide. Dia kurang lah daripada tadi tu. Sebab dia reaction dia akan proceed to the left. Jadi 0036. Asal dia 0015. Manakala partial pressure of hydrogen meningkat daripada 005 jadi 00557. Penambahan 0057. Boleh ke? Halo? Boleh. Boleh. Jangan jadi apa ni? Kejap, terjadi apa ni? Kejap. Ni kamu nampak macam mana ni? Saya nampak pelik kat sini ni. Jadi apa ni? Kejap jadi apa ni? Terhilang. Tekan apa ni? Sekejap. Hilang tadi. Alright. Okay, nampak balik kan? Okay. Sudah nampak. Alright.
Kemudian kita pergi kepada jadi macam ni. Okay, soalan berikutnya. Berikutnya adalah soalan yang ke-14 ni. 14 ni. Dia kena tarik semula. 15 ni kena tarik ke bawah. Makan ruang. Ni tak payahlah. 15. 16 kena tarik ke bawah. Okey. Soalan ke-14. Ya, soalan ke-14. Consider the following reaction. Rapat sikit. Ni boleh rapat lagi. Okay. Consider the following reaction in a fixed volume container which achieve equilibrium at 298 K. 2 NOBR semua tu lah. Lepas tu dia ada bagi dia punya delta H dia iaitu positif 30 kg. By using Le Chatelier's principle, state the shift in equilibrium position of each. Okey, yang ni mudah aja. Kalau kita cuma nak state position of equilibrium ini, tak susah mana lah. Alright. Yang pertama ialah sebelum ni kamu dah belajar lah Le Chatelier's principle ini. Dia ialah perubahan direction apabila adanya stres daripada luar. Stres daripada luar itu boleh jadi dengan kita mengubah concentration, kita mengubah pressure ataupun volume of the system tu, ataupun kita ubah temperature. Okay. Jadi sekarang ni kita nak ubah temperature. The temperature of the reaction is changed to 400 K. Temperature asal dia ialah 298 K. Yang ni ialah 400. That means kita increase dia punya temperature. Bila kita increase temperature, kita kena tengok temperature ni, kita kena tengok dia punya type of reaction dia. Sama ada dia endothermic ataupun exothermic. Ada dua je. Endothermic ataupun exothermic. Dalam kes ini, saya nak balas ini ialah endothermic sebab positif kat sini. Positif 30 kg. Kalau dia positif, bukan kalau, memang dia positif. Tindak balas yang endothermic iaitu positif, dia akan absorb heat. Bila dia absorb heat, maksud dia haba dia akan berada di reactant kat sini. Kan, dia ada kat sini. Jadi kalau kita nak lukis bagi senang kita nak faham, kita kata kat sini ada heat lah ni. Ni plus heat. Plus heat. Jadi kalau ni pula. Okay, plus heat. Akan ada heat kat sini. Jadi apabila kita panaskan daripada 298 Kelvin kepada 400 Kelvin, sistem akan try to minimize the disturbance. Okay, sistem akan try to minimize the disturbance by shift the direction of position of reaction yang akan menjauhi heat. Kan? Sebab sekarang ni kita tingkatkan, kita increase heat. Okay. Sekarang ni temperature kita tingkatkan. Okay, temperature kita tingkatkan. Jadi dia kalau dia bergerak ke kiri katakan, dia akan jumpa dengan heat. Dia lagi panas. Dia tak mau. Jadi dia akan bergerak ke direction of equilibrium akan shift to the right. Jadi jawapan dia adalah shift to the right. Boleh tak?
Ini adalah right. Shift to the right. Dia punya alasan dia macam ni lah. Kita kata, first kita akan kata direction is endothermic. Okay. When temperature is increased, the equilibrium will re-establish to decrease it. Dia akan temperature naik, dia akan cuba kurangkan heat. Jadi macam mana dia nak kurangkan heat? Equilibrium akan move to the right. Macam tu saja. Ini jawapan dia. Boleh tak? Le Chatterjee principle dia, dia macam tu je. Okey. Kemudian kita tengok B pula. B pula ialah faktor concentration. Bromine gas is added to the container. Kita tambah bromin. Itu adalah gangguan kepada sistem. Itu adalah disturbance to the system. Bromin ada kat mana? Bromin ada kat sini. Sekarang ni kita tambah bromin. Kita tambah bromin kan? Bila kita tambah bromin, itu adalah satu gangguan kepada sistem. Sistem try to minimize. System try to minimize the disturbance. Macam mana dia nak buat? Dia akan shift to the left lah. Dia akan shift to the left, jadi dia akan mengurangkan gangguan tersebut. Okay. Jadi jawapan dia shift to the left. When concentration of bromine is increased, equilibrium will re-establish to decrease the concentration. Ini senang kalau kita tambah dia cuba kurang. Jangan nak kurang, bromin tu akan bertindak balas dengan NO. Bila bertindak balas dengan NO, jadi dia akan nanti shift to the left. Concentration of NOBr akan meningkat. Jadi bromin dapat kurang. Boleh ke? Setakat ni boleh? Jadi yang ni left. Ni left. C pula ialah sebenarnya C dengan B benda yang sama, iaitu faktor concentration. Concentration ini bila mole pun nanti dia menyebabkan concentration akan meningkat. Itulah. Bromine gas kita tambah, itu pun faktor concentration. Okey. Ini pun sama juga. Tapi dalam kes C ni dia lain sikit sebab neon ini adalah dia tidak mengambil bahagian di dalam tindak balas itu. Sebab dia adalah gas apa? Dia panggil apa? Gas nadi gas apa? Gas adi. Dia adalah gas panggil gas apa? Gas inert gas. Dia adalah inert gas kan. Apabila inert gas dia masuk dalam satu sistem, dia akan menyebabkan pressure dalam ini akan meningkat lah kan, sebab dia ada contoh dia, kita ada satu bekas yang macam ni. Okay. Macam ni lah. Dalam ni dah ada NOBr, dah ada NO, dah ada bromin. Kemudian kita masukkan neon. Dan kita tahu neon ini tidak akan bertindak balas dengan NOBr. Tidak akan bertindak balas dengan NO. Tidak akan bertindak balas dengan Br2. Sebab dia adalah inert gas. Dia adalah inert. Gas adi, gas nadi lah. Gas nadi. Dia inert. Tapi kemasukan dia akan menyebabkan pressure dalam ni akan meningkat. Sebab dia kan ada mass kan, dia juga memberikan pressure kepada bekas. Tetapi kita telah menetapkan bahawa volume dia constant. Ni bukan buat macam ni, buat macam ni. Buat macam ni. Dia kita ada satu bekas yang macam ni. Dan kita ada omboh lah dalam ni. Macam ni. Okey. Ini kita masukkan neon. Dalam ni ada NOBr. Dalam ni ada NO. Dalam ni ada Br2. Apabila neon masuk, pressure dalam ni akan meningkat. Tetapi bila dia nak tolak omboh ni, kita tolak balik.
kita tolak balik supaya volume dalam ni constant. Volume constant. Nampak tak? Sebab dia kata volume constant. Dan neon ini tidak akan bertindak balas dengan NOBR. Makna dia concentration NOBR tidak akan bertambah, concentration NO tak bertambah, bromin pun tak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Sebab dia inert. Jadi apa yang terjadi bila dia masuk macam ni? Jadi jawapan ialah tiada apa-apa akan berlaku. No change. Jadi jawapan dia ialah no change. Pasal apa? Sebab volume tak berubah. No change. Dia berbeza kalau kita tambah neon tu. Okey, saya tambah satu lagi soalan kat sini. Satu lagi soalan iaitu C1. Okay. Apa jadi kalau kita tambah neon ini, 0.05 mol neon gas is added into the container at constant pressure. Dia akan jadi lain. Contoh dia macam ni ya. Dalam kuliah dah belajar dah kan? Constant pressure apa semua ni. Bila constant pressure kita tahu bahawa bila neon masuk, pressure dalam bekas ni akan bertambah. Tetapi kita nak constant pressure. That means sebelum neon masuk, pressure dalam ni dan selepas neon masuk pun sama. Macam mana kita nak bagi pressure dia constant? Kita kena membesarkan dia punya volume. Jadi, bila kita buat macam tu, volume dia saja dia besar. Dalam ni ada NOBR, dalam ni ada NO, dalam ni ada bromin, dalam ni ada neon. Ni pun dalam ni dah ada neon tadi. Tapi yang ni dia constant volume. Yang ni pula constant pressure. Kalau constant pressure, that means volume akan meningkat. Kan? Kita tahu bahawa apabila pressure masuk, pressure dalam tu besar tapi kita nak constant pressure. That means pressure sebelum neon masuk sama dengan pressure selepas neon masuk. That means volume dia perlu ditingkatkan. Apabila volume ditingkatkan, ini adalah satu gangguan kepada sistem. Okay? Ini adalah disturbance to the system, iaitu sistem try to minimize the disturbance. Bila volume besar, direction of equilibrium ialah kepada number of mole yang besar. Jadi kalau kita tengok kat sini, number of mole belah kiri ada 2 mole NOBR. Belah kanan ada 2 campur 1. 3. Belah kanan ada 3 mole, belah kiri ada 2 mole. Jadi direction of equilibrium akan shift to the right. Kalau dalam kes yang macam ni, dia akan shift to the right. Okay. Tapi kalau constant volume, no change. Jadi hampa hafal siap-siap. Kalau inert gas masuk, apa yang constant? Kalau constant volume, no change. Kalau constant pressure, cari number of mole yang besar. Dia akan bergerak ke situ. Kalau number of mole yang besar di belah kanan yang besar, dia akan shift to the right. Kalau number of mole yang besar di belah kiri, dia akan shift to the left. Boleh? Boleh ke? Halo, halo? Halo? Kemudian yang keempat, an appropriate catalyst is added to the reaction. Jadi jawapan dia pun no change juga. Untuk D pun no change. Untuk catalyst. Okay, dia tiga tu yang akan berubah tadi. Iaitu concentration, and then pressure stroke volume. Pressure stroke volume tu dia sekali. Kemudian yang ketiga ialah temperature. Yang lain tu tak. Direction of equilibrium untuk catalyst pun tak berubah sebab function of catalyst cuma mempercepatkan dia to speed up the reaction. Itulah function of catalyst. Dia tidak, mana dia tindak balas ke depan dan ke belakang dia sama aja, tapi dia lebih laju. Kita akan dapat hasil yang cepat saja. Tetapi amount of product yang kita dapat masih sama. Sama ada menggunakan catalyst ataupun tanpa catalyst. Catalyst dia cuma increase the reaction. Okay? Increase the reaction rate kan. Itulah function of catalyst. Tapi kalau kita check dia punya amount of product kan, ataupun concentration of product dan concentration of reaction tetap sama. Tak berubah. Jadi kita kata no change lah. Okey, boleh ke? Okay, kalau boleh. Kalau tak jadi sini. Tak faham tanya.
Kemudian kita tengok soalan nombor 15. Oh, tarik banyak sangat, tak payah. Tarik atas balik. Okey. 5 boleh. Okey. Consider soalan sampai 17 boleh habis ni. Kita bagi habis lah sampai habis. Kemudian hari Jumaat kita dah boleh masuk ionic equilibrium lah. Tengok 15 senang kan. Consider the following reaction in 2.0 liter container which reach equilibrium at 298 Kelvin. PCl5 gas, PCl3 gas, Cl2 gas. Kata H dia bagi negatif 98 kJ at 298 Kelvin. Maklumat daripada sini nampak ada volume kat situ, ada temperature kat situ, dan tidak berlain inilah exothermic, dia akan release heat. By using Le Chatelier's principle, state the shift in equilibrium position of the reaction if the temperature of the reaction is changed to 250. Ini simple saja. Kita increase daripada 298 kepada 350. Ni saya nak tanya lah. Ni senang apa ni, sebab tadi pun saya dah bagi tahu dah kan. Okey. Kalau kita tingkatkan suhu dan tidak boleh inilah exothermic, jadi direction of equilibrium ke mana? Fatin Sashabila. Fatin? To the right ke to the left? Cepat. Shift to the left or shift to the right? Kita tingkatkan temperature. Dan tidak belah ini ialah exothermic. Saya bagi clue, exothermic hubnya berada di produk. Kalau kita tingkatkan temperature, position of equilibrium, to the right ke to the left? Cepat. Fatin Sashabila. Fatin Sashabila. Halo. Mana Fatin Sashabila ni? To the left or to the right? Mana satu? Fatin. Mana Fatin Sashabila ni? Isi dari baju ke apa? Fatin. Isi dari baju Latifah. To the left or to the right? Mana Latifah ni? Latifah pun tak ada. Yes, sir. To the left or to the right? Kita tingkatkan suhu dan tidak berlain ini adalah exothermic. Ke mana? To the right. To the right. Okay. To the right tu dia ada haba. Kita panaskan lagi. Dia nak pergi ke haba lagi ke? Belah kanan tu dah panas. Belah kiri sejuk. Kemudian dia dipanaskan. Adakah dia nak pergi ke tempat yang panas lagi? Nanti apa? Sekarang ni di kanan panas. Tangan belah kanan panas, belah kiri sejuk. Kemudian kamu kepanasan. Kamu nak pergi ke kanan ke nak pergi ke kiri? Kiri. Lalu ke kiri Nampak tak? Sebab exothermic maksud dia panas berada di depan ataupun kanan Bila kita panaskan, dia tak maulah pergi ke depan lagi. Kita nak mengurangkan kepanasan, mesti cari tempat yang sejuk. Apabila kamu panas di kat luar panas rumah kan, masuk rumah mesti nak buka aircon punya. Betul tak? Takkan masuk rumah nak mandi air panas. Kamu akan mandi air panas di subuh hari yang dingin. Itu bila sejuk baru kita nak cari yang panas. Okay, jawapan dia adalah shift to the left. Boleh ke? Itulah Le Chatelier's principle. Senang saja. Okay. PCl3 pula ni is removed from the container. Kalau kita keluarkan PCl3 tu berada di kanan. Nampak tak? Nampak di kanan. Ni nak kena highlight ke?
kanan kiri tu PCl3 berada di kanan persamaan dan kita remove dia. Itulah satu gangguan. Remove maksud dia kita kurangkanlah ke concentration dia kan. Jadi sekarang position of equilibrium akan ke kanan atau ke kiri. Azian Natasha. Azian Natasha. Ada tak ni? Kita remove dia. Oh Azian. Oh Azian. Kalau tadi Fatin dia sidai baju. Ni Azian pergi mana pula ni? Azian Natasha ada tak? Halo. Azian Natasha. Mana Azian Natasha ni? Azian Natasha ni ada kat mana? Halo. Azian Natasha. Loh, tak ada lagi. Azian Natasha ni pergi bersarapan. Ya, bersarapan di kedai mama. Siapa lagi nak panggil ni? Kita panggil Mirul pula. Mirul Sofi. Bila kita remove PCl3 ni from the container, sekarang ke manakah direction of equilibrium? Okay, state the shift in equilibrium. Mirul Sofi. Mirul Sofi ni ada tak ni? No, semua bukan tak ada. Semua ni lah. Mirul Sofi mana? Mirul Sofi. Aduh. Mana pergi semua orang ni? Mirul. Sir, to the right. Shift to the right. Okay, Balkis Saidi dengan Najwa kata shift to the right. Sebab kita keluarkan dia kan. Bila kita keluar, dia punya concentration dia kurang. Jadi itulah satu gangguan. Sistem akan try to increase back concentration tersebut. Macam mana nak increase back? Mesti ada shift to the right. Yang mana nanti PCl5 tu nanti dia akan dissociate, dia akan membentuk semula PCl3. Ya, betul. Jawapan adalah shift to the right. Okay. Dia sebenarnya senang je. Kita boleh guna satu petua kalau bab concentration ni kan. Yang ni tadi temperature is changed to 300 pi, dia akan to the left kan. Ni kan to the left, yang ni to the right. Kalau bab concentration ni kamu boleh pakai petua ni. Petua dia adalah macam ni. Kalau kita tambah dia pergi, kalau kita ambil dia mari. Ambil itu. Kalau kita tambah, dia akan pergi. Kalau kita ambil dia mari. Contoh dia macam ni kan. Ni. PCl5 ni kalau kita tambah dia, kita tambah concentration, dia akan pergi. Dia pergi ke kanan lah. Kalau kita tambah Cl2, dia akan pergi ke kiri. Tambah PCl3, dia akan pergi. Kalau kita ambil dia, dia mari. Kita ambil, dia mari. Kita ambil PCl5, akan datang kepada dia. Jadi position of equilibrium akan shift to the left. Kalau kita ambil PCl3, akan datang kepada dia. Dia akan mari. Shift to the right. Kita ambil Cl2, akan mari kepada dia. Tapi kalau kita tambah, dia akan pergi. Jadi kamu boleh guna petua ini. Kalau kita tambah, dia pergi. Kita ambil, dia mari. Okay. Alright. Kemudian ni neon. Ni sama macam tadi ya. Nampak tak? Ini adalah inert gas. Kali ni constant pressure. Seperti yang sebut tadi. Apabila constant pressure, that means volume dia akan besar. Dan kesannya ialah, pandang ini.
constant pressure, volume dia akan besar. Bila volume dia akan besar, position dia akan pergi kepada nombor umul yang besar. Sini nombor umul dia 1. Sini nombor umul dia 1/1, 2. Jadi dia akan shift to the right. Yang ni akan shift to the right. Dia akan cari kepada nombor umul yang besar. Sebab volume dia dah besar. Jadi dia akan pergi kepada nombor umul yang besar. Jadi dia akan boleh menempati ruang yang lebih besar tersebut. Soalan sama je tadi. Catalyst is added, no change. Catalyst is added, no change. Okay, habis nombor 15. Kita tengok soalan yang ke-16. Nak sikit. Ruang ini boleh dipakai lagi. 16. Ni tak banyak sangat kita pakai. Okay. Consider the following reaction at equilibrium. Bla 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 tu. Soalan selalu mesti macam ni, nampak tak? Dalam kes ni kalau kita tengok tau, ni kita buat kajian tindakan. Mol belah kiri 1 mol hidrogen, 1 mol carbon dioxide sama 2. Belah kanan pun sama 2. Sebab dalam kes ni H2O kita ialah gas tau. Kerana H2O kita ialah liquid, dia tidak termasuk di dalam pengiraan nombor mol lah. Jadi ni 1-1. Jadi dia punya ni sama tau. How will the amount of H2O gram change if, sama juga. Sekarang ni rujukan kita ialah H2O, this one. This one. Kita nak tahu, bertambah ke berkurang kan? Dia akan bertambah kalau position of equilibrium shift to the right. Jadi H2O akan bertambah. Dia punya amount dia. Kalau shift to the left, dia akan berkurang. Jadi kalau kita faham tu, kita boleh jawab lah. Okay, tengok ni. Temperature is increase. Soalan ni saya payah nak jawab lah. Sebab dia tak bagi data H. Kalau temperature is increase, kita kena tahu dia punya. Saya tengok saya punya kat sini ada tak? Oh, saya punya ada. Ya Allah. Ni apa dia? 240. Ada. Tak nampak je ni. Okay. Kalau pasal temperature, dia kena bagi delta H lah. Kalau tidak, kita tak boleh jawab. Dan sekarang dah boleh jawab. Temperature increase. Oleh kerana tindak balas ini ialah endothermic. Mana dia heat ada kat sini. Kalau kita increase temperature, dia akan shift to the right. Jadi, bila dia shift to the right, itu akan menyebabkan amount of H2O akan meningkat. Okay, yang benda tu. Jadi, sebab apa? Sebab this is endothermic. Endothermic heat ada belah kiri kan. Bila kita increase temperature, position of equilibrium akan shift to the right. Bila shift to the right, automatically H2O akan meningkat. CO pun akan meningkat. Yang akan berkurang adalah hidrogen dengan carbon dioxide. Okay. Yang mana ialah meningkat lah. Temperature increase to the right, reaction is endothermic, apa semua dah. Sini dia suruh how. Okay. Kita kena jawab bagi penuh lah. Kita jawab. Jadi kalau jawab bagi penuh dia macam ni. Saya jawab dalam tulisan merah ni lah. Best sikit lah. Mula kita beritahu ni. Ini adalah endothermic. Reaction is endothermic. Buat macam tu. When temperature is increased, equilibrium position shift to the right. Shift to the right. Therefore, amount of H2O increase. Okay, jawab macam tu. Reaction is endothermic when temperature increase, equilibrium position shift to the right.
Therefore pendek sangat ni. Therefore, okay. Amount of H2O increase. Okay. Okay, yang B pula. The volume of container is decrease. Okay, dalam kes ni, dia kalau faktor volume dengan pressure ni, kita kena tengok belah kiri dan kanan. Itu yang saya beritahu tadi. Kiri dengan kanan ni sama tau. 2 mol. So dalam kes ni, no change lah. Okay, no change because the volume of container is decrease. Tapi position of equilibrium akan no change lah. No change. Because kalau soalan tanya pasal sebab amount of mole reactant and product are the same. Okay. Jadi tidak berlaku sebarang perubahan. Perubahan untuk volume dengan pressure ni dia mesti berbeza. Dia punya number of mole reactant and product. CO2 gas is removed. Ni yang bagi betul tadi tu. Kalau kita remove CO2, kita ambil dia mari. Dia akan mari kepada CO2. Mana position akan shift to the left. Makna dia amount of H2 akan kurang. Okay, amount of H2 akan kurang. Boleh ke? Senang ke? Okay, position equilibrium will shift to the left to increase back the concentration of CO2. Therefore, concentration of H2O or amount of H2O will decrease. Okay, 17. Ada nak tanya apa-apa? Halo, ampun ni bukan nak tanya apa kan? Okay, 17. In Haber process, ammonia is produced according to the following equation. Okay, kita buat sikit kajian lah. Kita tengok belah kiri tu ada 1/3, ada 4 mol. Belah kanan ada 2 mol. That means kalau kita buat perubahan kepada pressure ataupun volume akan ada perubahan. And then tindak balas ini ialah exothermic, negative 92 kJ per mole. What is the catalyst commonly used in the process? Okay. Di dalam Haber process ni selalunya kita akan menggunakan catalyst yang kita gunakan ialah iron. Jawapan ialah iron. Fe ataupun iron. Betul macam tu. Catalyst. Okay, Fe ya. What will happen to the equilibrium position when the catalyst is added to the system? Soalan yang sama juga. Kalau catalyst dia cuma speed up the reaction. Jadi equilibrium position no change. Okay, no change. Kemudian yang C, based on Le Chatelier's principle, explain 4 way to increase the production. Deng. Okay, katakan kamu sebagai engineer lah dekat kilang ni lah, kilang proses ammonia ni kan. Jadi bos kata, okay, bagi 4 cara untuk bagi production banyak. Makna dia, kita nak supaya apabila kita ubah, position of equilibrium akan shift to the right. Itu yang kita kena buat. Supaya shift to the right kan. Bila shift to the right, produk akan meningkat lah. Dengan menggunakan pengetahuan yang kamu belajar daripada belajar daripada, jadi kita akan tengok C ni. Pakai yang ni, color ni. Pertama tengok, inilah endothermic. Jadi endothermic kita tahu kalau dia punya heat dia ada belah kanan. Sekarang kita nak bermain dengan suhu kan, bermain dengan suhu tu. Ada di sebelah kanan. Jadi kalau kita increase temperature, dia akan shift to the left. Kurang kita punya produk. Jadi cara dia adalah kita turunkan suhu. Okay. Nampak tak? Bila kita turun suhu, nanti kita decrease temperature, nanti dia akan decrease temperature. Okay, itu yang pertama. Dia nak 4 ni. Kita akan decrease temperature. Bila kita decrease temperature, Allah, kenapa tulisan yang bodoh? Boleh elok sikit. Decrease boleh lah. Okay. Kita akan decrease temperature, nanti dia akan shift to the right lah. Because the
reaction ini adalah exothermic. Jadi exothermic, kalau kita decrease temperature, dia akan try to increase back temperature by shift the position of equilibrium to the right. Yang kedua, tu satu. Yang kedua kita buat apa? Kita fikir semua cara. Temperature dah sudah. Yang kedua kita ambil faktor volume ataupun pressure lah. Dia volume dengan pressure sama. Macam mana kita nak bagi dia shift to the right? Nampak? Belah kiri ada 4 mol lah, 3.14. Jadi cara dia adalah kita decrease dia punya volume. Bila kita decrease the volume, dia akan pergi kepada nombor mol yang kecil. Bila nombor mol kecil, dia akan shift to the right. Jadi decrease lagi. Decrease volume. Kan? Of container lah. Dalam bekas ni lah. Yang ni memang selalu dia akan buat dalam bekas. Decrease volume. Ataupun boleh juga kita kata increase pressure. Increase pressure. Itu benar sama. Bila kita increase pressure, volume akan kecil. Kalau kita decrease volume, pressure akan meningkat. Macam tu kan. Dia akan shift to the right. Sebab mol reactant produk kita kecil. Okay, dah dua dah. Dah habis dah faktor ni, kita akan pergi kepada faktor kepekatan pula kan. Kepekatan, kalau kita tambah dia pergi tu. Kan, kita tambah dia pergi tu. Jadi kita boleh add, kita tambah yang reactant. Dia akan pergi ke produk. Jadi cara dia adalah kita add reactant, add nitrogen and hydrogen lah. Ingat faktor tadi, kita tambah. Kita tak boleh tambah amonia lah. Kita tambah amonia nanti dia akan shift to the left. Dan yang keempat ialah kita boleh remove lah. Kita boleh remove, ingat tadi? Kita remove ammonia. Bila kita remove ammonia, kita ambil ammonia tu. Amount of ammonia kurang, jadi akan position of equilibrium akan shift to the right. Jadi itulah keempat-empat. Boleh tak kalau kita nak guna add inert gas? Contoh tapi inert gas dia mesti constant pressure kan. Dia tak boleh constant volume, dia tak dia apa-apa. Okay. Kalau kita tambah inert gas ni, kita nak try tau. Kod boleh Nak tambah inert gas at constant pressure, nanti dia akan jadi volume dia besar. Nanti dia akan shift to the left. Jadi tak boleh pakai. Dalam kes ni tak boleh pakai. Kalau kita add neon ataupun inert gas at constant pressure, tapi sebab nombor mol dia belah kiri yang besar, jadi dia akan shift to the right. To shift to the left. Jadi tak boleh pakai. Kalau at constant volume tak ada apa, tak payah buat. Jadi inilah keempat-empat cara. Boleh ke? Okey, sekarang kita pergi kepada objective question. Ada berapa? Tak banyak, 12 je. Jadi habislah. Hari Jumaat ni kita akan masuk ionic equilibria lah. Tutorial yang ketujuh. Ionic equilibria. Okey, kita tengok objektif yang pertama. Which of the correct statement for the chemical equilibrium? Number 1 ni. A, the rate of forward reaction is the same as that of the reverse reaction. B, the total concentration of product equal that of reactant. Rate constant of forward equal to the reverse. The product of equilibrium concentration of product and reactant equal to the Kc value. Jadi yang betul dia adalah, nampak macam betul semua kan. Jadi yang betul dia adalah A. Rate yang betul dia. Rate yang sama lah. Bukan total concentration sama. Bukan rate of constant forward equal to the reverse. Okay, nombor 2. Ni ada orang tak ada ni? Mari kita tengok. Halo, ada orang tak? Ada, sir. Oh, ada orang. Go ada. Number 2, a mixture of gases is allowed to reach equilibrium at 700 degrees Celsius. Ni kena kira.
12.0 liter flask at equilibrium the mixture contain bla 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 bla. Okay, mari kita kira lah. Nanti kamu punya soalan nanti ialah tahap C3 C4. C3 T4 tu maksud dia melibatkan pengiraan, melibatkan macam mana? Soalan yang melibatkan arah tinggi lah, bukan setakat hafazan saja. Dia masuk semua, teranum semua masuk. Okey. Jadi kat sini dia tanya nombor 2. Dia punya equation dia ialah 2 SO2 gas, oksigen gas, 2 SO3 gas. Buang tadi. Dia tanya KC. Okey. KC macam biasa kita akan tuliskan concentration of SO3 squared. Yang ni kamu kena mahir ni, tulis ni. Nanti di dalam air ni equilibria pun guna juga yang macam-macam ni. Okey, macam tu. Ini adalah ungkapan KC. Kemudian yang best ni dia dah bagi dalam molarity dah kan. Dalam molarity yang senang lah. Equilibrium constant. Jadi masuk sajalah. Semua dia dah bagi dah. SO3 mana SO3? SO3 ialah 0.7. 725. Kuasa 2. SO2 masuk kena betul lah, jangan silap. 0.208. Oksigen 1.12. Eksponen -6. Okay, tekan kalkulator je lah. Okay, tekan kalkulator ni mudah saja. Yang lain tu 700 semua kita tak diperlukan. Tapi kena ada lah. Ini kalau kamu kira kamu akan dapat 1.08. Cuba kira tengok. Ini jawapan yang diberi kat sini ya. Dan saya rasa jawapan dia betul je tu. Kemudian nombor 3. Ini pun melibatkan pengiraan juga. Inilah standard untuk nantilah. Tengok soalan sikit tapi je kena kira. Cuma tidak perlu ditunjukkan jalan kira kan. Itu yang kelebihan dia. Ni pakai yang ni pula lah. Warna apa lah ni. Warna-warni sikit. Okay. Direction ni nombor 3. Direction of carbon and carbon dioxide reach equilibrium according to the equation. Wow. Color. Color apa ni? Janji nampak kan? What is the value of KP? Okay, dia bagi KC. Ni satu lagi adalah hafazan yang kamu kena ingat. Hubungan antara KP KC. KP ikutu KC, RT delta N. Apa itu kan? Kalau tak hafal ni tak boleh jawab. 0.122. Okay. Jadi ni kena hafal. KP KC in bracket RT delta N. Ini kena hafal. Saya awan nano kan dia. Nano. Okay. Okay. Ni dah awan nano kan, kena hafal lah. Kimia ni tidak diberikan satu pun persamaan kecuali semuanya kamu kena hafal. Kamu cuma akan diberikan constant. Itu saja bagi ya. Persamaan tidak satu pun akan diberi. Melainkan tidak diberi. Apa? Okay. Dia tanya KP kan. Dia masuklah. KC kita dah bagi 0.122. Dan gunakanlah R tu yang 008 dan 06. Kita ada dua nilai kan. 008, 206. Satu lagi yang
8.314. Tapi ungkapan KPKC ni pakai yang R dia adalah 008206 dan pastikan nanti kalau ada volume ke, kalau ada apa ke, dia mesti dalam liter, kalau ada pressure dia mesti dalam ATM. Temperature memang tak boleh lari dari Kelvin. Temperature dia adalah 1100 Kelvin dah tu. Okay, 1100. Delta N dia kita akan melihat pada sini. Delta N mesti merujuk kepada yang gas sahaja. Yang ni solid, karbon ini solid, tidak termasuk di dalam ungkapan. Pangkah siap-siap. Ini nampak ada gas kan? Ini gas kan? Yes, gas ini masuk di dalam ungkapan. Mesti yang produk adalah 2 tolak dengan ini 1. Okey, jadi kuasa 1 lah. Tekan kalkulator. Dan jawapan dia adalah sudah tentu 11 ATM. Sebab sekarang kita guna 008206. Kalau nanti dalam soalan ni dia tak bagi dalam ATM, kita cuma tukar lah. Jawapan kita dalam ATM, tiba-tiba nanti dalam ABC tu, jawapan dia dibagi dalam Newton per meter square. Jadi kena tukar. Untuk tukar tak ada masalah sebab kamu akan diberikan lampiran. Kan kat depan tu ada lampiran, kita boleh tukar ATM kepada Newton per meter square for example. Ataupun ATM kepada Torr. Semua ada, jangan risau. Okay, nombor 4. Which of the following equilibrium system will the product concentration increase by higher pressure? Okay, nampak tak? Higher pressure. Apabila higher pressure, senang saja ingat. Sekarang ni kita nak increase produk. Higher pressure means volume kecil. Kan? Higher pressure, baca lagi sekali, betul tak? Okay, higher pressure volume kecil. Jadi produk kita mesti kecil. Baru nanti dia akan shift to the right. Nombor 4 ni. Jadi kita check lah. Kita check kat sini. Produk kita besar. 2, 1. Tak jalan. Salah. B, CO2, oksigen 1, karbon tak masuk pun besar. Produk kita besar. Tak betul juga. C, gas. Okay. Belah kanan 2, belah kiri 1 pun tak jalan. D, belah kanan 2 mol, belah kiri 2 campur 1, 3. Jawapan dia T. Dia akan shift to the right sebab nombor mol kecil. Boleh ke? Setakat ni boleh? Okay. Nombor 5. Which of the following statement is correct about the reaction quotient QC and the equilibrium constant Kc? For the same reaction, Kc is larger. So tak betul lah. Jawapan dia adalah D lah. Okay. The value of Kc changes until it reach the value of Kc at equilibrium. Okay. Nombor 6. Tak apa habis. Boleh habis ni. In Haber process, the equilibrium between hydrogen, nitrogen, ammonia is shown, blah blah blah. What are the ideal condition needed to obtain the maximum yield of ammonia? Dia nak ammonia tu banyak. Jadi mesti combination yang betul lah kita tengok kat sini. Okay, low pressure maksud dia volume kita akan besar kan. Low pressure volume besar. Jadi nombor mol belah kiri yang besar. Nanti dia akan shift to the left. Jadi itu tidak ideal condition lah. Tak maksimum hasil dia. Kita akan cari apa? Yang high pressure. Sebab high pressure volume kecil. Dan nombor mol ammonia dia 2. Belah kiri 3 lah. 4. Hidrogen campur dengan nitrogen 4. Jadi kita akan cari yang high pressure. A dengan B kita bangga. Bermak bangga. Tinggal C dengan D. Berak C dengan D. Sekarang kita tengok temperature pula. Tindak belah ini ialah exothermic. Exothermic kita nak yang low temperature. Baru dia shift to the right. Dan jawapan dia sudah tentu
Cendol. Cendol. C. 7. Consider the following. Yang ni memang taraf exam punya lah. Taraf kena fikir kan. Taraf C3, C4 jenis ni. Kamu kena fikir, kena kira. Dia bukan setakat hafazan. Bukan hafazan saja. Dia macam ni lah. Kena fikir-fikir. Ni, kira lagi. Consider the following reaction, bla 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 bla. Tindak belah ini ialah heterogeneous. Belah kiri ada solid, belah kanan ada solid, ada gas, ada gas. Ingat, di dalam ungkapan KP, yang solid tidak diambil kira. Jadi kita cuma ada yang carbon dioxide dengan H2O gas saja yang akan diambil kira. A sample of sodium bicarbonate. Wow, inilah amali yang kamu buat lah, sodium bicarbonate ni. Amali buat lagi, kan? Kamu akan guna ini, sodium bicarbonate. Nanti cari dia punya pH menggunakan natural indicator. Is placed in a evacuated flask and is allowed. Ya, malam baru hari ni. Oh, betul. Tengah rekod ke apa? Kali tentang ni. Tak apa. Ya. Ada pembetulan untuk komputer. Okay, and then number 7. Consider, ni kamu nampak ni, dia outside. Suasana lain. Okay, tak apa. Consider the following reaction, bla 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 semua tu. In an evacuated flask and is allowed to achieve equilibrium at 373. What is the total gas pressure at equilibrium? Okay, yang ni dia bagi KP tau. Jadi kena buat macam ni. Deng. Sekejap ya. Kita tengok. Okay. Di bawah sikit. Ya. Dah hilang dah ni. Itulah masalah. Nenek. Okay. Pertama kamu diberikan KP. Jadi kita tuliskan ungkapan KP daripada persamaan. Nombor 7 itu ialah partial pressure untuk carbon dioxide kan, partial pressure of H2O. Kita ambil yang gas saja. Kita tak ambil yang solid-solid. Dan kalau kita KP sample, okay. Kalau kita tulis dia punya ungkapan KP ni dalam bentuk yang ni 2 NaHCO3 ni solid, mana ada plus, dia akan terurai kepada Na2CO3 solid CO2 gas H2O2 gas ni kan. Okay, di bawah sikit. Okay, kalau kita nak tulis dia punya ungkapan dia macam ni. Kita buat dash. Kita buat macam tu. Buat dash. Ini initial lah kita kata. Buat initial. Ini mula tak ada lagi. Kosong. Ni P tau. Ni C. Kenapa kita buat dash? Sebab dia solid. Tidak termasuk. Ini kan jadi plus X. Dan kalau partial pressure of S at equilibrium, akan dash semua juga. Ini akan jadi X. Nampak tak? Jadi, bila kita tulis ungkapan KP dia jadi macam ni, KP partial pressure of carbon dioxide H2O. Dan KP kita dah tahu 0.23. Masuk dalam ni, X. Inilah X kuasa 2. X darab X ataupun X kuasa 2.
Jadi kita sekarang nak cari partial pressure of carbon dioxide dengan H2O. X lah. X bersamaan dengan SERT 0.23. Okay. X ialah 0.23, kita dapat X. Kemudian dia minta total. Dah dapat X. Kita tekan SERT 0.23. Kita dapat over. SERT 0.23. Kita akan dapat SERT 0.23. Kita akan dapat jawapan dia ialah 0.479. 0.479 lah. Itu nilai X dan dia nak total. Total kita campur. Dicampur 0.479. Okay. Campur dengan jawapan dia ialah 0.958, jadi 0.96. Jadi jawapan dia 0.96, iaitu D. D ya. Tarik balik. Boleh kan? Best kan? Soalan kimia ni. Walaupun kamu tengok soalan macam objektif, tapi pengiraan dia sama je macam yang biasa. Jadi jawapan dia D7 tu. Kemudian 8, hydrogen and carbon dioxide react according bla bla bla. 4 mole hydrogen and 0.9 mole carbon dioxide were used for the reaction. 0 mole was found in calculate. Okey, 8 pun sama. 8 ni di bawah lagi. Semua kena apa? Kamu kena faham dia punya situasi dia tu lah. Wow. 4 mole hydrogen and 0.1 mole carbon dioxide were used. Ada tak dia bagi Ustaz, saya nak tengok. Kalau kat sini dia tak bagi volume kan? Dia tak bagi volume. Jadi agak menyukarkan lah. Dia bagi KC. KC ialah selalunya soalan dia akan bagi volume lah. Tapi soalan ni tak bagi volume. Lepas tu dia tanya KC pula tu kan. Jadi kalau macam ni kita kena buat assumption lah. Kita buat assumption, katakan volume dia adalah 1 liter. Tidak, nanti kita tak boleh selesai. 4 mole hydrogen, 0.1 mole carbon dioxide were used. Digunakan. Maksud dia, H2, CO2, H2O, semuanya gas. Okay, semuanya gas. Maksud dia, okay, sekarang saya akan assume dia sebagai 1 liter supaya nanti saya boleh buat sebagai initial concentration change dengan equilibrium. 0.4 bagi 1, 0.4 lah. Untuk hydrogen. This one is 0.4 lah. CO, carbon dioxide 0.9 lah. Okay, ni asal dia kosong, tak ada lagi. Jadi ini akan tolak X. Sebab ni dia akan, of course dia akan shift to the right. Sebab produk belum ada. Ni akan jadi macam ni ya. 0.9 minus X. Ini akan jadi X. Ini akan jadi X. Tapi kat sini dia dah bagi tahu 0.1 mole of carbon dioxide was found. Makna dia yang ni. 0.9 tolak X ini bersama dengan 0.1. Jadi kita boleh cari X lah. Kita boleh cari X. X ialah 0.9 tolak 0.9 tu 0.8. X ialah 0.8 kan. 0.8. Dah dapat 0.8. Ini sama dengan ni, sama dengan ni. Ini 0.9, ni ialah 0.8. 0.8 ya.
09 tolak X. Macam mana 04 nak tolak 0.8? Wow, ini satu yang pelik. Itulah soalan ni dia macam 0.9, 0.1. Dia macam tak cukup maklumat tau. Kalau kita anggap dia sebagai one liter, kita tak boleh nak selesaikan masalah ni. Dia jadi pelik. Mana boleh 0.4 nak tolak dengan 0.8. Jadi negatif. Dia tak logik kita. Jadi nombor 8 ni kita tinggalkan dulu. Soalan ni macam kekurangan apa? Kekurangan maklumat. Kalau yang asal ni saya tengok buku ni. Kalau dalam ni saya tengok dalam ni lah. Cuba saya nak tengok dalam maklumat yang lain. Kalau ada maklumat yang tertinggal. Sekejap. Kamu punya dalam tu memang macam tu. Dia ada maklumat lain tak? Saya tengok di tempat yang lain. Kalau saya tertinggal maklumat yang lain. Sekejap. Kok ada tertinggal? Sekejap. Halo, ada orang ni? Ke semua pakai tidur? Ada, Kak. Saya nak cari dulu maklumat. Kalau saya punya maklumat ni ada yang tak cukup. Liquid. Okey. Sabar ya. Okey, dah masuk chemical equilibrium. Saya tengoklah. Kok ada yang tertinggal. Soalan nombor 8. Objektif nombor 8. 12, 13. Objektif mana ni? Masuk objektif. Objektif nombor 8. Okey. Objektif tak masuk lagi. Macam tak lengkap ni. Okey, nombor 8. Kenapa soalan tak sama? Punya soalan lain. Itulah, kau punya soalan lain. Saya punya lain. Betul. Alright, okey. Baca kamu punya soalan nombor 8 kamu lah. Kamu pun diam. Soalan ni telah pun dikeluarkan ni sebab maklumat tak lengkap. Sebab saya perhatikan soalan nombor 8 kamu ialah soalan nombor 9 saya punya. Dan soalan nombor 8 yang ada dalam buku saya ni telah pun dikeluarkan sebab maklumat dia tak lengkap. Okey. Nombor 9, nombor 8 kamu. Okey, nombor 8 kamu. The equilibrium constant Kp for the reaction. Saya punya nombor 9. Nitrogen, gas campur oksigen, 2NO. Is 1.3 exponent negative 15 at 298. Dah, yang tu soalan dia. Aduh. Okay, jawapan dia ialah B. More product is formed as temperature is increased. Nak pangkah dulu. Saya punya ni nanti terbaca lagi soalan ni. Nombor 8 ini tak lengkap. Maklumat tak lengkap. Okay, jawapan dia B. Kemudian kita pergi kepada multiple choice. Ini pun ialah jenis-jenis soalan yang akan keluar nantilah. Multiple choice. Saya punya sama dah. Yes, sama. Saya tengok buku ni. Nombor 10. 10 kamu ialah ammonia hydrogen sulfate. Okey, sama lah. Saya punya nombor 12, nombor punya nombor 10. Tu saya pelik. Okey, nombor 9.
Choose the correct statement when the following reaction mixture is compressed. Nah, ni pun seperti yang kita bincang tadi kan. Kalau kita compress dia, that mean higher pressure, low volume. Volume dia akan kurang, dia akan pergi kepada nombor mol yang kecil. Kalau kita tengok sini, nombor 9 ni nombor mol yang kecil ialah belah mana? Belah kiri ya. Belah kiri kan. Belah kiri dia ada 4 mol. Belah kanan ada 5 mol. Jadi kalau kita compress, dia akan pergi kepada nombor mol yang kecil. Dia akan shift to the left. Kita tengok jawapan nombor 1, less HCl is formed. Yes, betul lah. 1 betul. Sebab dia shift to the left, HCl akan kurang. The rate of reverse reaction will increase. Yes, sebab dia shift to the left. Shift to the left maksud dia, reverse reaction dia akan increase. Yang forward reaction akan decrease. That's why dia akan reverse. Until bila? Until dia mencapai equilibrium. Nanti barulah reverse dengan forward reaction akan sama balik. Jadi 2 betul. Dan yang ketiga, the value of equilibrium constant will decrease. The value of equilibrium constant tak akan berubah dengan kita merubah volume ataupun kita mengubah concentration. Value of equilibrium constant iaitu Kp, Kc itu cuma berubah dengan suhu. Kena ingat tu, suhu saja akan mengubah Kp, Kc. Kalau katakan kita ubah suhu dan position of equilibrium shift to the right, jadi Kp, Kc dia akan meningkat. Kalau kita mengubah suhu dan position of equilibrium akan shift to the left, Kp, Kc dia akan turun. Jadi 9 ni jawapan dia 1 dan 2. 10. Addition of ammonia hydrogen sulfate to the following equation equilibrium mixture. Kita tambah hydrogen sulfate. Apakah result yang akan jadi? Ammonium sulfate yang mana tu? Ammonium sulfate kalau kita tengok yang ni ialah yang produk tu. Produk yang reactant tu. NH4HS tu. Kita tambah dia. Tetapi dia ialah solid. Solid tidak memberi kesan kepada Kp. Jadi jawapan ialah no change to the equilibrium constant. Kan tadi kita kata Kp, Kc cuma untuk yang gas. Okay. Kalau Kc untuk yang aqueous. Kan? Tapi yang kita tambah tu, tapi dia kena ada lah. Kalau dia tak ada equation ni. Tetapi dalam ungkapan Kp, Kc, di dalam kes ini ialah ungkapan apa dia nak ni? Ungkapan tak kisahlah Kp ataupun Kc tidak akan memberi kesan. Jadi satu tu no change to the equilibrium constant, yes betul. An increase in the amount of tak akan increase. Amount dia sama je. Sebab dia tidak memberi kesan pada Kp, Kc. Net forward reaction pun tak lah sebab dia tak mengubah. Okey, jadi itu sahaja dan kita telah pun habis chapter 6. Hari Jumaat ni kita akan masuk chapter 7 yang terakhir. Okey. Sekian dulu untuk kali ini. Jadi saya akan stop. Ya. Nombor 11 tu one only ya? Nombor 11. Nombor 11. Ada lagi satu lah. Ada satu lagi soalan. Nombor 11. Tak dapat nombor 11 ni. Sekejap. Oh, ada nombor 11. Ada nombor 11. Kejap. Nombor 11 ada. Ingat tak ada nombor 11. Okay, nombor 11. Kita tengok. Nombor 11. For any reversible reaction, the value of the equilibrium constant is affected by change in temperature. Memang akan berubah lah. Ini betul kan? The value of equilibrium constant tadi saya dah sebut yang akan mempengaruhi cuma temperature. Bagaimana dengan tu kan soalannya? Nampak apa? Ya memang tak nampak apa. Asal lah. Hampa tengoklah hampa punya tu.
Kejap macam mana bagi nampak ni. Kejap. Saya kena share screen lah. Okay, share screen. Ini lah. Tu nampak. Nampak kan? Jadi for any reversible reaction tadi saya dah beritahu, dia cuma akan ubah temperature saja yang kau ubah, Kp ataupun Kc. Change in concentration, dia cuma mengubah position of equilibrium, dia tidak ubah Kp Kc. Sama juga dengan volume. Volume ataupun pressure tadi yang kita bincang, dia cuma akan ubah position of equilibrium tetapi tidak mengubah nilai Kp Kc. Kalau temperature, dia akan ubah position of equilibrium dan juga dia ubah value of Kp Kc. Jadi jawapan dia adalah mana? Satu saja. Okey. Jadi itu saja untuk kali ini. Jadi saya akan stop recording dan